أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk dapat meneruskan kehidupan kita dalam rangka kita untuk membina kehidupan akhirat. Semoga setiap amalan yang kita lakukan di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di dalam syurga di akhirat nanti. Dalam sesi saya hari ini, saya ingin menyentuh bab istiqamah dalam beribadah. Terdapat 9 asas dalam setiap huruf istiqamah untuk kita mencapai konsistensi dalam beristiqamah mengerjakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kita lihat pada huruf istiqamah: I, ingat dan insaf; S, sabar; T, tawadu'; I, introspeksi diri; Q, qanaah; E, Allah; M, mati; E, awas; dan H, hubung. Perkara pertama adalah ingat dan insaf. Dalam hidup di dunia ini, kita sering lupa dan lalai dengan apa tujuan kita dilahirkan ke dunia ini. Kita kena tanya diri kita, siapakah kita sebenarnya? Untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini? Dan ke mana kita akan pergi? Soalan inilah yang harus ada di dalam diri kita. Tengok macam mana ibadah kita. Adakah ianya konsisten? Macam mana solat berjemaah kita di masjid? Bacaan Al-Quran kita, solat tahajud kita. Sebab inilah kita kena remind diri kita lagi dan lagi. Wahai diri, kamu di mana sebenarnya? Kamu hendak ke mana selepas ini? Kamu nak masuk syurga kan? Kalau nak masuk syurga, buatlah cara orang yang nak masuk syurga. Perkara ini sangat penting, tuan-tuan. Kena ingat diri sendiri. Yang kedua adalah sabar. Sabar melakukan ketaatan untuk persiapan diri ke alam akhirat. Sabar dalam beristiqamah bukan dengan ikut rasa. Sabar menghadapi segala ujian, sama ada sakit, kehilangan, jatuh, sedih dan sebagainya. Sabar melawan maksiat. Untuk membantu membina kesabaran ini, kita kena ada satu program, buat satu jadual. Contohnya, tulis setiap hari kita nak solat di awal waktu, atau nak datang ke masjid lebih awal sebelum masuk waktu solat, atau nak baca ayat Al-Quran 1 juz setiap hari. Kita susun jadual tersebut hari-hari. Kita kena cek dan kita kena sabar untuk mendisiplinkan diri untuk istiqamah mengerjakannya. Kita lanjutkan lagi dengan jadual bulanan dan tahunan kita. Buat dengan tekun, sabar dan istiqamah. Yang ketiga adalah T, iaitu tawaduk. Makna tawaduk adalah merendah diri dan tidak sombong. Dalam berilmu dan beramal, sifat sombong akan datang bila kita terasa kita lebih hebat dari orang lain. Untuk mengatasinya, kita kena buang rasa sombong terhadap ilmu yang banyak. Buang rasa kagum dan ujub dalam diri sendiri. Buang rasa cukup dan rasa hebat dengan amalan dan ilmu sendiri. Tanamkan rasa risau jika amalan dan ilmu tersebut tidak membawa kita ke syurga. Seterusnya, I adalah introspeksi diri, bermaksud muhasabah diri. Kita kena lihat apakah kekurangan yang ada pada kita, apakah yang perlu kita perbaiki, perkukuhkan atau ditambah. Sebaiknya kita kena lihat orang yang lebih baik dari kita supaya dapat merasakan apakah yang ada pada kekurangan kita. Dalam bertakwa, kita kena letakkan diri kita di antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau Allah tidak terima amalan kita, dan harap supaya Allah terima amalan kita. Seterusnya Q, qanaah,
buat ibadat mengikut kemampuan diri kita. Pepatah Melayu ada mengatakan, ukur baju di badan sendiri. Buatlah ibadat ikut kemampuan sendiri. Allah lebih suka hambanya yang beribadah secara konsisten walaupun sedikit. Rasulullah adalah contoh yang terbaik dan kekasih Allah. Walaupun hebat, baginda juga ada tanggungjawab ke atas umatnya, ke atas keluarganya, makan minumnya dan urusan hariannya. Seterusnya yakni Allah. Kita kena jadikan Allah sebagai paksi dalam kehidupan kita. Setiap ketaatan dan ibadah yang kita hendak lakukan hendaklah niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bila kita buat amalan kerana Allah, kita akan rasa sakinah, kemanisan dan bertambah khusyuk dalam beribadah. Tanda-tanda penyakit orang yang tidak ikhlas, apabila orang ramai, dia akan memperhebatkan amalannya. Apabila tidak ada orang, dia akan kurangkan, malah dia tinggalkan amalan. Apabila orang puji, dia akan tingkatkan amalan, dan apabila orang kutuk, dia akan tinggalkan amalan. Seterusnya ialah mati. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada bersabda yang mafhumnya, orang yang bijak adalah yang paling banyak mengingati mati dan banyak buat persiapan sebelum mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ingatkan diri kepada mati apabila rasa lemah melakukan ketaatan, rasa malas dalam beribadat, rasa malas dalam mengejar akhirat, rasa gairah mengejar nafsu. Hasan Al-Banna dalam mendidik anak-anak muridnya, antara perkara yang dia pesan kepada anak muridnya ialah mempersiapkan kain kafan sebelum mati. Maka cubalah kita contohi dengan menyediakan kain kafan untuk diri sendiri sebelum kita mati. Simpanlah dia di almari, jenguk-jenguklah setiap hari supaya mendatangkan keinsafan. Ingatkan diri kita sambil berkata, suatu hari nanti awak akan mati, pakaian terakhir awak adalah sepasang kain kafan. Inilah yang akan mendorong kita agar sentiasa beristiqamah dalam melakukan sesuatu ibadah. Awas dengan tipu daya syaitan. Syaitan sentiasa datang untuk merosakkan amalan kita. Syaitan akan memperdayakan kita dengan apa sahaja cara, sama ada melalui ilmu, amal, nafsu dan sebagainya. Sebab itulah kita kena tarbiyah dan didik hati dan nafsu kita berlandaskan agama, seperti memperbanyakkan puasa sunat, menjaga puasa fardu di bulan Ramadan, ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala, kerana syaitan tidak mampu menipu hamba Allah yang ikhlas, perbanyakkan istighfar dan mohon perlindungan kepada Allah daripada tipu daya syaitan. Hubung dengan Allah. Untuk membina ketakwaan, kita kena nafikan segala kehebatan kita. Sesungguhnya segala kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Selalu berhubung dengan Allah melalui solat, berhubung dengan Rasulullah dengan solawat, dan berdamping dengan manusia melalui silaturahim. Banyakkan solat sunat nafil, zikrullah, solawat, qiyamul lail, tahajud, baca kitab Hayatus Sahabah, kitab-kitab sahih yang lain, berdamping dengan para ulama yang muktabar, berdamping dengan orang-orang yang soleh dan guru-guru yang tawaduk. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita seorang yang istiqamah, dapat membawa amal yang sempurna menuju ke kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini akan bermanfaat untuk kita amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak ada di sini. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.